Ta'ala. Dan yang terakhir, kita perlu tahu syukur ni dia ada rukunnya. Syukur ni bukan satu benda yang sunat, syukur ni satu benda yang wajib. Sebab tu di antara contoh Allah SWT sebut dalam surah Ibrahim, ayat yang selalu ibu-ibu ataupun ayah-ayah dah hafal dah pun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur, ada kalau cerita perbahasan ada nun taukid dan sebagainya. Kalau zada ni bahasa Arab ni dah tambah dah, tapi kenapa Allah SWT dalam ayat ni sebut la azidannakum? Dia confirm lah, pasti aku akan tambah nikmat kepada kamu. Jika kamu tidak syukur, kamu kufur terhadap nikmat aku, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Baik tuan-tuan yang mulia, kita akan sampai 10 minit insya-Allah. 10 minit untuk pihak masjid, mungkin ada pengumuman. Tadi kebetulan dah pelan-pelan datang, kita baca sekejap surah Al-Kahfi daripada menung aja. Daripada menung baik isi kan masa kita ini. Lebih-lebih lagi ni kita di masjid, di rumah Allah, ya, Yaumul Jum'ah. Jangan sia-siakanlah, jangan biarkan masa hari Jumaat ni berlalu tanpa kita berzikir kepada Allah. Zaman sekarang ni sudah mula makin membimbangkan. Dalam setahun dua ni lah, kita tengok di masjid waktu khutbah ada budak-budak main game. Budak-budak dah main game dah. Sudah mula main game, tak apa-apa game. Saya pernah tengok budak biasalah jemaah kan. Orang tua entah apa dia tengok, mungkin saham dia jemaah. Tak tahu dia main apa trade apa-apa, saya pun tak reti benda Allah ni. Tengah khutbah tu tuan. Subhanallah. Ini satu benda yang membimbangkan kita. Sia-sia Jumaatnya. Sia-sia Jumaatnya tuan. Kita pernah dengar sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi melarang sahabat Nabi yang main batu tu. Dia punya ilah apa? Supaya tidak lalai dengar khutbah. Sehingga kan hadis tu kata, kita jangan cakap orang suruh diam pun jangan. Kan hadis tu masyhur. Bukan pasal diam tu, bukan pasal batu tu. Ilah di sebalik larangan itu apa? Ilah, sebab musababnya, supaya fokus kepada khatib. Kalau zaman sekarang, ini bukan batu, tak boleh lah. Macam tu lah. Waktu khutbah khatib sebagai contoh khususnya lah, jangan bersembang, jangan handphone langsung. Dulu tak ada masalah ni sangat. Sekarang masalah. Kadang-kadang macam ni kan, tempoh macam ni. Tuan-tuan yang mulia, di masjid, di rumah Allah, tempat cari akhirat, kita masih fikir dunia. Tak payah ceritalah dekat kedai kopi, dekat ofis, dekat rumah, kita nak cerita akhirat ke? Memang tak lah. Tempat dia, lubuk dia pun kita sibuk dengan dunia. Macam mana kita nak dekat rumah kita nak sembang dengan isteri tentang alam kubur, tentang kehidupan akhirat, dengan kawan-kawan kita nak kedai kopi kita? Memang tak lah. Dekat tempat ini pun kita cerita pasal dunia. Adik-adik nak tahu tak? Adik-adik, ayah-ayah, dulu sebelum kedatangan Nabi, waktu zaman Arab Jahiliyah, ini bukan hari Jumaat, namanya Yaumul Arubah. Adik-adik kena tahu ni. Untung adik-adik datang. Kalau ustaz-ustazah di sekolah tanya, kamu ada ilmu ini. Sebelum hari Jumaat namanya Yaumul Arubah. Zaman Arab Jahiliyah dulu. Mereka berhimpun juga. Arab Jahiliyah berhimpun macam kita ni juga. Tetapi berhimpunnya mereka untuk membanggakan apa kita panggil, pekerjaan masing-masing. Zaman Arab Jahiliyah, dia ada penyair-penyair yang hebat-hebat, ada ahli perniagaan yang hebat-hebat. Dia orang berhimpun pada hari Jumaat ini untuk cerita kehebatan mereka, untuk cerita tentang dunia mereka, cerita pasal dunia lah.
Oh, aku ni hebat lah, kamu hebat lagi ni, gini. Islam datang, baginda Nabi SAW datang, Allah tukar Yaumul Arubah yang disebut zaman Arab Jahiliyah kepada Yaumul Jumu'ah. Ada surah lagi. Sama, berhimpun, sama macam Arab Jahiliyah, tetapi tujuannya Allah tukar. Ayat yang selalu imam-imam kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Berhimpun juga kita, tapi tujuannya bukan lagi untuk dunia, bukan tujuan lagi untuk membangga-banggakan kita punya pekerjaan masing-masing, tidak, tetapi tujuannya hanya satu, untuk berzikir kepada Allah. Buatlah apa pun. Haji nak semayang, silakan. Nak baca Quran, silakan. Nak dengar tazkirah, silakan. Nak berzikir yang sebagaimana kita faham itulah, subhanallah, subhanallah, itu silakan. Nak selawat, silakan. Nak duduk mengenangkan dosa, ya Allah, aku banyak dosa dengan mak aku, ya Allah, banyak aku dosa dengan pasangan, ya Allah, aku banyak dosa dengan engkau, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Itu juga zikir, silakan. Tetapi jangan lagi dah sibuk dengan urusan dunia, tinggalkanlah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, baru kita masuk tajuk ni, iaitu tajuk yang ingin kita sembang-sembang lah, ataupun kita ingatkan sama-sama kita tentang satu tajuk yang ada dalam kitab ini, yang Nasaihul Ibad, itu nasihat-nasihat bagi calon penghuni syurga, karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Berkaitan dengan satu tajuk, masuk ke kubur tanpa bekalan bagaikan belayar tanpa bahtera. Kurang lebih ada 20 minit. Tadi tu kira yang mana datang awal tu, kira dapatlah sedikit sebanyak. Masuk ke kubur tanpa bekalan bagaikan belayar tanpa bahtera. Di sini Al-Imam Nawawi Al-Bantani ni membawa sebuah asar. Asar ni kata-kata daripada sahabat Nabi, dibawa satu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa masuk ke kubur tanpa membawa bekalan, maka seolah-olah ia mengharungi lautan tanpa bahtera. Ada lagi hadis Nabi, ada juga ayat Quran. Tuan-tuan yang mulia, alam kubur adalah alam barzakh, satu dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat. Ramai sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Saya difahamkan tahun lepas ke, bekas timbalan, bekas pengerusi masjid ni ke, saya dapat WhatsApp aje lah, dapat beritahu. Dah ramai lagi lah. Ini kebetulan kita dia ada di masjid ni, tuan-tuan lebih alim lah, rapat kawan-kawannya, ahli qaryahnya. Tuan-tuan yang mulia, cuba kita bayangkan apakah yang mereka sedang lakukan di alam kubur ketika ini. Apa yang dia buat? Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita pernah fikir, sampai kita nak tidur pun takut lah. Nak tidur pun takut kadang-kadang lah. Tapi kebanyakannya nengkau elok je. Kadang-kadang takut tuan-tuan. Tak payah cerita tentang benda yang gaib, kita fikir yang logik tu cukup, ataupun yang nampak depan mata. Aku dekat situ dihimpap oleh tanah, gelap gulita, kalau hujan, dengan panas, dengan cengkerik, dengan segala macam. Itu pun dah cukup seram. Belum kita cerita tentang ular yang digambarkan dalam kitab-kitab seksa kubur oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala macam. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu kita perlu selamat. Di alam kubur ni kita perlu selamat. Kita kena ada bekalan. Hidup dekat kubur lama ke hidup dekat dunia ni lama? Kita tengok atuk moyang kita dulu. Atuk moyang kita dulu sebagai contoh kan, udah berapa tahun dah demo dekat kubur nun. Ataupun paling mudah kita tengok Sayyidina Abu Bakar lah yang bercakap ni. Elok dia yang bercakap kan. Sayyidina Abu Bakar hidup berapa lama? 63 tahun.
Samalah dengan baginda kita yang mulia Sayyidina Abu Bakar, sebab dia muda daripada Nabi 2 tahun kan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu muda daripada Nabi 2 tahun. Lepas Nabi wafat, dia merintah kurang lebih 2 tahun, dia pun meninggal. Sayyidina Umar pun macam tu juga, 63 tahun juga. Bayangkan, demo hidup 63 tahun. Demo dah duduk dalam kubur berapa tahun tuan? Berapa tahun? Kurang lebih 1400 tahun lah. 1400 tahun. Punya lama. Nak dibandingkan dengan hidup kita dekat dunia. Itu belum cerita, itu cerita biasa je. Belum kita cerita kalau satu hari dikubur bersamaan dengan 500 tahun. Macam? Kalau kita tak kali pun, kan akhirat, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Tuan-tuan kalau hidup 60 tahun ni, haji kan, hidup 60 tahun, 70 tahun, kalau tak ada bekalan macam mana? Macam mana kalau kita tak ada kerja, tak ada duit? Macam mana kita? Hidup kita hina. Hidup kita susah. Hidup kita sangat-sangat susah. Dipandang hina oleh orang. Itu hidup yang sekejap. Habis dekat kubur, hidup yang lama tadi tu, tak nak duit. Tak nak duit, tak ada nak bekalan. Kalau kita tak ada duit dekat kubur esok, kita tak ada apa, kita pun miskin hina lah. Tapi duit tu kena convert dulu. Sebab duit tak laku dekat kubur. Duit tu kena convert jadi amal soleh. Sebab tu duit suruh sedekah. Sedekah. Kita kira tembolok kita aje. Sedekah hidup. Cuba tuan-tuan tanya pada diri. Ini hari ni masuk masjid ke ataupun balik pada masjid ni sekarang, ada tak niat nak sedekah? Nak sedekah kat masjid ni? Tak ada. Habis siapa yang nak sedekah? Yang nak bayar duit api semua ni siapa? Orang lah. Orang. Siapa orang tu? Tuan-tuan yang mulia, sebab itu pentinglah kita bawa bekalan. Dia hidup di alam kubur ini, kita perlu bekalan tuan-tuan. Kita pun banyak dengar hadis Nabi. Ni cerita pasal kelebihan ini banyak dah, tetapi kenapa hati kita ni gelap sangat ya? Kenapa hati kita ini berat sangat? Masih lagi tertipu dengan dunia ini. Allah tak pernah puji dunia tuan dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah memuji dunia. Tak ada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Allah tak pernah satu ayat dalam Quran Allah memuji dunia. Tetapi Allah memuji kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Allah memuji akhirat. Tetapi dunia inilah yang kita sibuk sangat mencari. Kita sibuk mempertahan sehingga kan kita sanggup menggadai akhirat. Jarang kita dengar utamakan akhirat gadai dunia. Jarang sangat-sangat. Tetapi kita gadaikan akhirat kerana dunia begitu ramai, dan mungkin kita lah orangnya. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, tazkirah, peringatan, nasihat, ayat Quran, hadis Nabi yang kita dengar untuk diamalkan. Berapa ramai daripada kita tahu tentang kelebihan bersedekah? Tahu tak Ji? Kalau tak apa matan ke ataupun ayat, pernah dengar tak tentang kelebihan sedekah? Banyak. Nabi janji tidak dalam Al-Quran, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila. Ayatnya fasih. Tetapi kadang-kadang nak buat itu, kita tak buat pun. Dengar ceramah ustaz ni, dengar ceramah ustazah ni, jenuh. Tetapi kita tak laksanakan. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kena banyak-banyak doa pada Allah lah. Mudah-mudahan Allah bukan sekadar memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita. Allah SWT memberi taufik kepada kita. Ini taufik ini adalah kekuatan untuk mengamalkan hidayah tersebut. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kubur ni dua je. Satu golongan yang mendapat nikmat, satu golongan yang mendapat azab. Tak ada golongan yang ketiga. Golongan yang kedua saja.
So adik-adik pun kena fikir, ayah-ayah lagilah kena fikir, kan? Adik-adik yang kopi ni pun kena fikir, kita ni lagilah kena fikir. Demo satu hukum, kita dah dua hukum dah. Hukum adat, orang tua dulu mati ke orang muda dulu mati? Orang tua lah. Hukum adat. Tapi hukum Allah tidak. Hukum Allah tidak mengenal sakit, tidak mengenal tua. Budak-budak pun boleh mati. Budak-budak pun boleh mati, dia berkait dengan hukum Allah. Tapi dia mungkin hukum Allah. Kita dua-dua dah ada. Hukum adat pun ya, hukum Allah pun ya. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fikirkan. Macam mana kita fikir dengan isteri kita fikirkan. Ya macam mana yang kita ni duit ni gini. Susah kita nanti ni. Susah. Ni haji-haji, waktu muda tu kan kerja kuat-kuat. Untuk apa simpan duit? Sekarang kat bank ada 50,000 kan? Kita kerja muda-muda supaya apa? Supaya kita hidup senang di waktu tua. Betul tak? Pencen, macam-macam lah. Kalau dulu orang dulu suka cari kerja government lah. Sebab ada pencen. Untuk kesenangan kita waktu tua. Sebab kita dah tak boleh buat apa. Kederak dah kurang, tapi ada duit, alhamdulillah hidup senang. Macam tu juga dekat kubur. Kita kena fikir amalan kita yang berbentuk saham. Kita kena fikir bekalan. Hari ni susah, hidup dekat dunia ni susah beramal. Untuk apa? Untuk senang lenang dekat kubur esok. Secara umumnya, waktu muda tu kalau malah, susah tak waktu tua? Susah. Sama juga kita dekat dunia ni. Kalau kita bersenang lenang, tidak bersusah payah, maka dekat kubur kita nanti kita akan susah. Oh jam itu menyesal tak guna dah tuan. Bak kata orang nangis darah pun apa pun tak guna dah. Tak guna teroyak apa pun tak guna dah. Tak guna satu sen pun tak guna dah. Hari ni kalau umur kita 70 pun, kalau kita menyesal, ada manfaat tak? Ada manfaat. Tapi kalau kita dah meninggal dunia, kata Nabi SAW, bila nyawa sampai di ghargharah, sampai di kerongkong, dah tak ada guna dah. Nak bertaubat pun dah tak boleh, nak masuk Islam pun dah tak boleh, apa pun tak boleh. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, saya bercakap ni bukan pasal saya ni dah sampai ke mana-mana, tidak. Semua daripada kita sedang berusaha. Usaha tu bukannya okey sampai 60, okey aku dah okey, tak, sampai titisan nyawa kita yang terakhir. Sebab setan tak akan lepaskan kita sampai kita mati. Nafsu kita ni akan sentiasa ada sampai kita mati. Perjuangan terhadap lawannya nafsu, lawannya syaitan, dan syaitan ni menggunakan banyaklah dunia dan sebagainya. Perjuangan ini sampai titisan nyawa kita yang terakhir. Kita perlu selalu mujahadah, lawan. Yang kedua dibawa juga dalam kitab ini sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan tajuk ni lah, masuk ke kubur tanpa bekalan. Nanti kita cerita di akhir apa bekalannya. Bagaikan belayar tanpa bahtera tadi kan tajuknya. Di sini dibawa sebuah hadis juga. Kata Nabi SAW, mayat di alam kuburnya seperti mana orang yang tenggelam, yang meminta-minta pertolongan. Macam orang lemah lah. Macam orang lemah. Kalau ada pertolongan macam mana? Macam kita lah kalau lemah dekat laut kan, apa pun kita capai. Saya pernah juga tolong orang lemah dengan kita ditekan. Kita pula naik lemah, dia tak peduli apa dah. Betul tak tuan? Kalau tu ada pengalaman lemah ataupun menolong orang lemah, dia tak peduli dah. Dia pijak kita, dia terajang kita, janji dia nak lepas. Punya terdesaknya. Begitulah kiasan yang dikiaskan oleh Nabi dan hadis. Kita dalam kubur ni macam orang yang kelemasan, tak peduli. Nasib baik ada amal, nasib baik ada sedekah jariah, nasib baik ada baca Quran, nasib baik. Kalau tak, lemaslah begitu, hidup dalam kesengsaraan. Dalam hadis yang lain banyak orang-orang yang mendapat siksa ni rasa lama benar. Yalah macam kita lah kan, hidup dekat dunia ni. Kalau tengah kena pukul ke, kena azab ke, lapar ke, ya Allah lamanya nak hilangkan menderita tu. Tapi kalau kita tengah seronok kan, udah maghrib, macam itulah kita di alam kubur kelak tuan-tuan yang mulia.
Dan akhir sekali lagi 10 minit ini, dan penulis ini membawa satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 197 tentang bekalan yang kita ingin bawa di alam kubur kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sebab itu khatib selalu, kita ni setiap minggu ni akan dengarnya, akan dengar. Bahkan pertemuan yang lalu pun saya pernah kongsikan berkaitan dengan 5 rukun khutbah kan. 5 rukun khutbah. Kalau khatib tak ada sebut ittaqullah, tidak sah Jumaat kita tengah hari ni. Khatib kena wasiatkan takwa. Punya pentingnya setiap minggu kita dengar takwa. Takwa ni apa? Tuan-tuan yang mulia, ringkasnya takwa ni selalu yang khatib bagi tahu, tingkatkan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni takut akan azab Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan keadaan kita di kehidupan akhirat. Itu besarnya takwa. Takwa ni terlalu banyaklah ayat Quran. Namun ringkasnya, tuan-tuan yang mulia, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, hadirin yang sangat-sangat saya hormati, ringkasnya takwa ni 2, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kalau kita kata siapa yang datang Jumaat, maka dia telah bertakwa kepada Allah. Siapa yang tak datang Jumaat tanpa uzur, maka dia tidak ada takwa dan dia akan tidak selamat di alam kubur. Itu ringkas. Dan begitulah berbagai-bagai hubungan dengan Allah, baik yang fardu dan juga yang sunat. Buat kebaikan. Sedekah ni banyak sunat lah. Sedekah ni sunat. Sedekah yang wajib itu tak banyak lah. Contoh macam nafkah, itu yang wajib. Zakat. Ada pun yang kita tolong-tolong, mahat tafiz, anak mah, anak yatim, tolong adik-beradik kita yang susah. Itu adalah kebanyakannya sunat. Tapi itu adalah tanda takwanya seseorang itu. Dan menjauhi larangan daripada Allah. Itu yang kadang-kadang kita bimbang juga tuan-tuan, iaitu taat juga, maksiat pun kita buat. Ini bahaya. Semayang juga, tetapi melihat filem-filem yang tak baik, melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Ulama pernah macam kita panggil apa, gariskan. Dia kata kalau taat pada perintah Allah itu disebut iman. Kalau takwa ni menjaga diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau kita boleh pisahkan antara Islam, iman dengan takwa. Iman ini buat benda yang Allah suruh. Takwa ni tinggalkan benda yang Allah larang. Sebab itu makam yang paling tinggi adalah takwa. Sebab apa? Ada orang yang buat amal macam beriman tadi itulah, buat amal tapi dalam masa sama melakukan maksiat. Mulutnya jahat, menyakiti orang. Dan saya kalau boleh nasihatkan tuan-tuan, khususnya ni kebetulan nak PRN ni, hati-hatilah. Hati-hati tuan-tuan yang mulia. Saya bukan nak cerita apa, takwa kepada Allah. Ingat, tutur kata kita, tulisan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cerita pasal hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, kadang-kadang kita ni lah orang masjid, tetapi dengan isteri zalim. Takwa tak? Tak takwa. Bukan orang bertakwa. Sebab tu takwa itu mesti berkait dengan kedua-dua hubungan. Siapa yang lulus hubungan dengan Allah tetapi hubungan sesama manusia gagal, tidak, takwanya tak berlaku. Dan begitulah sebaliknya, kalau hubungan dengan manusia hebat tetapi dengan hubungan dengan Allah gagal, maka takwanya juga tidak akan berlaku. Dan terlalu banyaklah kalau tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah kan, hudal lil muttaqin alladzina yu'min, itu ayat tu kebanyakannya
cerita tentang hubungan dengan Allah. Ada juga cerita pasal zakat lah. Dan hubungan sesama manusia Allah sebut dalam surah Ali Imran sebagai contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di bawah tu cerita pasal hubungan dengan manusia. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Jadi orang yang menafkahkan harta waktu senang, waktu susah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh. Menahan marah. Menahan marah. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ada lagi lah, walladzina idza fa'al. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, jangan ingat orang bertakwa ni orang yang tak ada dosa. La. Orang yang bertakwa ni orang yang berdosa. Yalah, mana ada orang tak ada dosa? Ada ke? Mana ada? Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in. Seluruh anak Adam dosa, dan sebaik-baik pendosa pun ada baik. Subhanallah. Siapa dia? At-tawwabun, mereka yang bertaubat. Macam tu juga dalam surah Ali Imran ini, Allah sebut orang bertakwa tu bukan orang yang tak ada dosa, orang yang berdosa tetapi dia cepat-cepat ingat Allah dan mohon keampunan. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, di akhir ini kurang lebih 2-3 minit yang ada ini, peringatan khusus buat diri saya khususnya, dan tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikirkanlah keselamatan diri kita dan keluarga. Kita kena tengok juga keluarga. Kan Allah sebut dalam surah At-Tahrim, Allah tak suruh kita jaga diri kita je, tak. Allah suruh kita jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah bagi tahu juga, neraka ini yang menjaganya bukannya malaikat yang comel-comel. Al-malaikatun ghiladun shidad, malaikat yang keras, malaikat yang kasar. Tuan-tuan, kita dekat dunia pun tak sanggup tengok anak kita. Tak payah terbakar lah tuan, kita luka pun kita meluru lah. Meluru dah. Lantaklah apa siapa pun, aku meluru dah. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang tanpa kita sedar, mungkin disebabkan kelalaian kita, kita mencampakkan pasangan kita, anak, cucu, menantu kita dalam lembah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazubillah. Yang kadang-kadang harta yang kita ada ni, ini kena cek ni. Ramai orang ambil harta warisan. Warisan. Itu bagi anak ini makan. Dia tak sedar dia sedang masuk api neraka Allah dalam perut isteri dan anak-anak dia. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lebih utama. Tak kisahlah pekerjaannya ke, rasuah ke dan sebagainya. Hati-hatilah. Tuan-tuan, ini peringatan untuk diri saya khususnya dan kita semualah. Sekadar peringatan, bukan saya nak mengajar tuan-tuan, tidak. Sama-sama kita memikirkan tentang keselamatan diri kita. Banyakkah amal soleh? Masa dah tak banyak. Masa dah tak banyak. Udah masa kecederaan mungkin. Masa kecederaan. So masa kecederaan ni sepatutnya lebih kuat, bukan makin lemah. Bukan makin lemah, makin kuatlah. Kuatkan amal soleh, jaga diri daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT dan juga orang lah. Mudah-mudahan lah, ibu-ibu ayah, mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan juga selamat di alam yang begitu panjang, selamat di alam yang baqa', kekal. Kekal Tuhan. Kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf daripada saya, dan sekali lagi saya ingatkan khususnya bagi kita ni, bila masuk masjid, khususnya bila khatib sedang berkhutbah, tinggalkan segala-galanya. Handphone jangan lagi dah.
Sebab kadang-kadang ada yang balasan nak baca Quran, betul lah, masuk SMS sekarang udah kelari ke sana pula. Agak bahaya sikit. So tujuan kita datang Jumaat ni adalah untuk berzikir kepada Allah, untuk zikir pada Allah. Ampun maaf daripada saya, terkasar bahasa apa juga, saya mohon ampun dan maaf, dan terima kasih di atas segala perhatian. Apa yang kita kongsikan mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya. Yang tajuk yang kita raikan pada tengah hari ini, masuk ke kubur tanpa bekalan, bagaikan belayar tanpa bahtera. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.